Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtulifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau lah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan mengupaskan hadis yang pendek, hadis nombor 122 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-122 ini masih lagi berkaitan dengan solat witir. Pada sesi yang lalu, ketika mana kita kupaskan hadis 121, kita dah mulakan mensyarahkan hadis yang ada kaitan dengan bab solat witir. Hadis ke-122 berbunyi, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, min kulli layli aw tara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil lail wa awsatihi wa akhirihi wa intaha witruhu ila sahari. Hadis yang pendek, hadis yang terjemahannya berbunyi daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dari semua malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan solat witir di awal, tengah atau akhirnya, dan witirnya berakhir sehingga waktu sahur. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berterima kasih kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana telah menceritakan kepada kita, meriwayatkan apakah perkara-perkara yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara-perkara yang barangkali tidak diketahui oleh ramai di kalangan sahabat yang lain, kerana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tinggal sebumbung, serumah, sebilik dengan suaminya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha melihat perkara-perkara yang tidak dilihat oleh sahabat Nabi yang lain. Dan dalam hadis ini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia meriwayatkan, menceritakan kepada kita tentang waktu yang pernah digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat sunat witir. Katanya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat witir di awal, pada pertengahan dan juga pada akhir. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita raih daripada hadis ini? Pengajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan kepada kita solat witir boleh dikerjakan di awal, pertengahan ataupun akhir malam. Siapa-siapa yang nak lakukan solat witir pada awal malam, dia lepas solat isyak, lepas solat sunat selepas isyak, dia nak solat witir pada ketika itu, boleh ke tidak? Boleh. Pernah tak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pernah.
Barang siapa yang nak lambatkan sedikit melaksanakan solat sunat witir pada pertengahan malam pun silakan. Dan barang siapa yang ingin mendirikan solat sunat witir pada akhir malam, khususnya pada sepertiga malam yang terakhir, pun silakan. Pernah juga dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi solat sunat witir ni waktunya luas. Asalkan kita lakukan selepas solat isyak, asalkan kita melakukan solat sunat witir sebelum masuk waktu subuh, maka sah solat sunat witir yang kita lakukan. Dan kita ni sebagai manusia berbeza-beza. Ada sebagian orang barangkali jenis pekerjaannya berat. Dia kalau balik rumah, kalau dah solat isyak, kan sukar baginya untuk bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Barangkali dia perlukan rehat. Jenis pekerjaan yang berat. Kita katakan kepada orang semikian rupa, kalau memang dia ni susah nak bangun pada sepertiga malam terakhir untuk mendirikan solat sunat, kita katakan kepada orang semikian rupa, lakukanlah solat sunat witir sebelum tidur. Selepas solat isyak, sebelum tidur, lakukanlah solat sunat witir. Adapun bagi mereka-mereka yang mereka rasa yakin ataupun berat sangkaan mereka yang mereka boleh bangun pada waktu malam, pada sepertiga malam yang terakhir untuk mendirikan solat witir, maka silakan. Sila lakukan pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi pernah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan yang Nabi SAW pernah solat sunat witir pada awal malam, pada pertengahan malam dan pada akhir malam. Satu keluasan yang diberikan dalam Islam. Pengajaran yang kedua, lebih baik mendirikan solat witir di akhir malam bagi yang yakin boleh bangun malam. Walaupun kita katakan ada keluasan daripada sudut waktu untuk melaksanakan solat sunat witir. Siapa yang nak lakukan pada awal malam, pertengahan malam, akhir malam silakan. Tetapi ramai di kalangan ulama kita berpandangan lebih baik mendirikan solat witir ni di akhir malam. Maksudnya selepas kita solat isyak, kan? Kalau orang tu solat sunat selepas isyak, dia tak solat witir dulu. Dia tidur dulu. Dia tidur dulu pada waktu malam, sepertiga malam yang terakhir, sebelum masuk waktu subuh, baru dilakukan solat sunat witir. Dan solat sunat witir ni adalah baik kalau kita boleh jadikan solat sunat witir ni sebagai solat sunat yang terakhir yang kita lakukan pada waktu malam. Dan kita ni bila sebut pada waktu malam yang kita masukkan adalah selagi mana belum masuk waktu subuh, maka itulah waktu malam. Kita tak ikut yang clock yang kita pakai kan. Kalau 12 AM dah considered 12 midnight AM kan. 1 AM, 2 AM, 3 AM. Yang kita maksudkan adalah sebelum masuk waktu subuh, itulah waktu malam. Lebih afdal, lebih utama untuk mendirikan solat sunat witir sebelum masuk waktu subuh. Itu yang lebih baik. Tapi sebagaimana kita katakan tadi, kalau orang tu dia rasa macam susah nak bangun pada sepertiga malam yang terakhir, kita katakan kepada orang sedemikian rupa, berpadalah dengan melaksanakan mendirikan solat sunat witir pada awal malam, selepas solat isyak, sebelum tidur. Timbul satu persoalan. Ustaz, kalau sekiranya seseorang itu solat isyak, kan, kemudian dia solat witir sebelum dia tidur, dengan sangkaan yang dia ni tak susah nak bangun malam, tapi pada satu hari itu, satu malam tu dia berjaya untuk bangun malam. Dia bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi perlukah dia mengulang sekali lagi solat witir yang dia lakukan? Kita katakan tak perlu. Kalau seorang Muslim
telah pun mendirikan solat sunat witir pada awal malam, nanti bila dia bangun pada sepertiga malam yang terakhir, tak perlu dia ulang solat witir. Tetapi dibenarkan baginya untuk melakukan solat-solat sunat yang lain. 2 rakaat, solat sunat pada waktu malam. Silakan. Tak perlu ulang sekali lagi solat sunat witir. Solat sunat witir ni hanya dilakukan satu kali dalam satu malam. Kita ni nak dekat masuk bulan Ramadan, timbul persoalan, Ustaz, kalau saya pergi masjid, solat tarawih bersama-sama dengan imam di masjid, solat witir sama-sama dengan imam di masjid, kemudian saya balik rumah, kemudian saya bangun pada waktu sahur, saya mendirikan solat sunat. Bila saya bangun pada waktu sahur, adakah disunatkan bagi saya untuk mengulangi sekali lagi solat sunat witir? Kita katakan, kalau tadi dekat masjid kita dah lakukan solat sunat witir selepas solat sunat tarawih, nanti bila balik dah tidur, bangun waktu sahur untuk melaksanakan solat malam, tak perlu diulang sekali lagi solat sunat witir. Nak lakukan solat-solat sunat yang lain, silakan. Tetapi tak perlu diulang sekali lagi solat sunat witir, kerana solat sunat witir telah pun dilaksanakan pada awal malam. Lain kalau orang tu dia solat kat masjid, solat tarawih, tetapi dia pilih untuk tidak melaksanakan solat witir dulu. Dia rasa confident, insya-Allah nanti malam dia boleh bangun. Jadi dia bila pergi masjid solat tarawih, lepas solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, dia pun balik. Dia tidur, bangun pada sepertiga malam yang terakhir. Boleh tak dia lakukan solat sunat witir? Kita katakan boleh. Kerana dia belum lagi melaksanakan solat sunat witir. Jadi solat sunat witir ni hanya dilaksanakan sekali dalam satu malam. Kalau kita dah melaksanakannya pada awal malam, tak perlu diulang pada akhir malam. Kalau kita belum melaksanakan solat sunat witir pada awal malam, boleh kita laksanakan solat sunat witir pada penghujung malam. Yang ketiga, ulama sepakat waktu solat witir bermula setelah solat isyak. Jadi rata-rata ada kesepakatan di kalangan ulama, waktu permulaan untuk mendirikan solat sunat witir adalah lepas mendirikan solat isyak. Lepas solat isyak, kita dah boleh lakukan solat sunat witir. Tapi Ustaz, kalau sekiranya seseorang itu dia bermusafir, letaklah contoh bulan Ramadan, dia musafir pergi luar negeri. Oleh kerana dia bermusafir, dia diberikan rukhsah, keringanan untuk menjamakkan solat, untuk menggabungkan solat. Menggabungkan solat maghrib dengan solat isyak. Jadi digabungkan. Dijamakkan solat. Jamak takdim. Iaitu solat maghrib dengan solat isyak dilakukan pada waktu maghrib. Dan solat jamak ini dibenarkan bagi orang-orang yang bermusafir. Kalau dia bermusafir dan dia pilih untuk jamakkan solat, dia solat maghrib dengan solat isyak pada waktu maghrib. Lepas selesai solat isyak, kan masih lagi waktu maghrib kan, kerana dia lakukan jamak takdim. Dia solat maghrib dengan solat isyak pada waktu maghrib, bukan pada waktu isyak. Jadi kalau dia lakukan solat jamak takdim, solat maghrib dan solat isyak pada waktu maghrib, boleh tak dia melaksanakan solat witir lepas solat isyak tu, walaupun belum masuk waktu isyak? Kata para ulama, boleh. Yang pentingnya solat sunat witir ini dilakukan selepas solat isyak. Jadi kalau orang tu musafir, dia jamakkan solat, dia gabungkan solat, jamak takdim, dia solat fardu maghrib dan solat fardu isyak pada waktu maghrib, kemudian lepas selesai solat isyak, walaupun belum masuk waktu isyak, dibenarkan baginya untuk mendirikan solat sunat witir. Jadi kayu ukur tentang bermulanya waktu solat isyak, waktu solat sunat witir ni adalah
sejurus selepas selesai solat Isyak. Kan? Solat witir, waktu permulaannya adalah selepas solat Isyak. Ada perbezaan sedikit di kalangan para ulama tentang apakah batas terakhir untuk mendirikan solat witir. Bilakah waktu yang paling akhir untuk melaksanakan solat witir? Dekat sini ada dua pandangan di kalangan ulama. Ramai di kalangan ulama berpendapat yang solat witir ni kalau kita nak lakukan, hendaklah dilakukan sebelum masuk waktu subuh. Jadi letaklah contoh kalau subuh jam 6 pagi. Jadi selagi mana belum 6 pagi, boleh kita laksanakan solat sunat witir. Itu menurut pandangan ramai di kalangan ulama, termasuk pandangan dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ada segelintir di kalangan ulama yang berpandangan boleh melaksanakan solat witir selagi mana belum mendirikan solat fardu subuh. Ini ada pandangan segelintir di kalangan ulama. Pandangan ini disandarkan kepada sebahagian di kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang sebaiknya dalam isu ini, kalau kita betul-betul nak solat witir, laksanakanlah solat witir sebelum masuk waktu subuh. Kan? Itu adalah lebih baik. Kan? Menurut pandangan ramai di kalangan para ulama. Jadi itulah beberapa pengajaran penting, 4 pengajaran penting daripada hadis 122 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kekurangan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.